Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa bersama saya Zaimah Ali dalam Syoknya Ramadan. Baiklah, kali ini Syoknya Ramadan nak cerita mengenai berkaitan dengan bulan puasa juga. Tapi nak tahu sebelum saya memperkenalkan panel yang ada bersama saya dan saya nak bagi tahu tajuk-tajuk pada hari ini, saya nak penonton di rumah saksikan dulu bingkisan yang disediakan. Banyak ni kedai, banyak ni makan kedai. Kenyang hari ni ni. Akak nak ayam goreng ni 5, kuih seri muka ni RM3. Abang, saya nak bagi rangka ayam ni 3, nasi ayam ni 4. Apa lagi ya? Dah sini pun banyak. Banyak. Ting. Banyaknya makanan ni. Kenyang aku sekejap lagi. Ben, banyaknya Ben. Beli kat bazar ni. Di bazar tadi. Ish, banyak sangat je ni. Banyak. Ini ni tak cukup lagi. Kita dua je Ben. Tak cukup. Aku bazir nanti Ben. Tak. Confirm habis. Jangan risau. Kau habis. Confirm. Okey, tak apa. Kita duduk, jom kita buka. Allahu Akbar. Azan. Hari ini Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa la tika amanna wa bika ya arhamar rahimin. Ni kuih. Kenyang. Kenyang Ben. Kenyang sangat ni. Banyak lagi makanan. Tak apalah, padu. Okey. Banyak lagi padu. Tak boleh macam ni Ben. Banyak sangat kau beli tadi kat bazar tu. Boleh simpan. Macam ni lah Ben. Kita ni kat bulan puasa ni tak elok membazir. Bukan bulan puasa je sebenarnya. Bulan-bulan sebelum puasa pun kita membazir Ben. Ni semua tak elok ni Ben. Boleh? Boleh. Lepas ni kita jangan bazir. Aku bukan cakap untuk kau je, untuk aku juga. Kau Okey. jangan bazir, kita kena beli berpada-pada je. Boleh? Boleh. Tak apa, nanti aku beli cukup untuk kita. Okey, boleh. Cantik. Alright. Okey, sekarang kita pergi solat. Okay, jom. Okey, jom. Baiklah, itu dia. Dah tahu kan apa kan? Itulah amalan membazir yang selalu dikaitkan dengan bulan puasa. Tak makanan, mesti ada benda yang kita membazir di bulan Ramadan ni. Nak tahu apa yang berkaitan lebih lanjut mengenai amalan membazir ni, bersama-sama saya hari ini adalah tak lain tak bukan Ustaz lah kan? Ustaz Izmir Faris. Izmir Faris Nur Azlan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Ustaz. Tadi saya dah beritahu lah, tajuk kita pada hari ini adalah amalan membazir di bulan puasa ni lah kan. So kita teruskanlah perbincangan ini. Okey, bagaimana Ustaz melihat apa yang dikatakan bila kita sebut saja bulan puasa ni orang akan terlintas bazir makanan Ustaz. Boleh Ustaz terangkan lebih lanjut? Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih Zaimah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini memberikan manfaat insya-Allah buat kita untuk kita amalkan dalam kehidupan. Balik kepada kita punya tajuk berkaitan dengan membazir. Dan kalau kita tengok pada tafsiran membazir ataupun definisi membazir ini, dia adalah satu perbuatan yang berlebih-lebihan dan terbuang. Maksudnya kalau dia berlebih-lebihan tak terbuang, itu tak membazir. Maknanya kalau dia nak pakai berlebih-lebihan, kereta dia banyak sekalipun tapi dia guna semuanya. Dia ada kereta 3 biji kereta tapi dia tidak tinggalkan ataupun tidak pakai selama bertahun-tahun, berbulan-bulan. Dia ada kereta banyak tapi dia pakai mungkin untuk diri dia, untuk isteri dia, untuk anak-anak dia, semua pakai. Tapi bermaksud
Membazir ini ialah satu perbuatan yang berlebih-lebihan dan akhirnya dia akan terbuang. Benda tu dia akan buangkan. Biasanya orang akan kaitkan dengan makanan. Membazir ini biasanya kalau kita tengok mesti bab-bab makanan. Kalau makanan tak habis kita kata ni membazir lah ni. Tu biasa kita akan kaitkan dengan perkataan makanan. Tetapi kalau kita tengok bukan sahaja makanan yang kita bazirkan. Ada lagi macam-macam. Kalau nak kaitan dengan makanan ni, elektrik yang kita pakai pun kadang-kadang kalau tak pakai, biar terbuka, aircon biar terbuka, kipas biar terbuka tapi tak ada orang pun yang guna, itu juga dipanggil sebagai membazir. Dia berlebihan tapi terbuang, tak ada orang guna. Juga kalau kita lihat, ada juga yang dipanggil sebagai pakaian contohnya. Beli pakaian sampai banyak-banyak, berpuluh-puluh, pakainya tidak. Kan, maknanya ada pakaian, dia beli, dia tengok cantik dekat shopping complex, dia beli, kemudian dia simpan dalam lemari dia bertahun-tahun. Dia buka almari tengok, ada baju ni rupanya. Dia tak tahu yang itu dia nak kena pakai ataupun dalam keadaan pembaziran dalam bab pakaian. Ada juga pembaziran dipanggil sebagai pembaziran umur. Allah bagi umur yang panjang pada kita 60 tahun, 70 tahun tapi dia tidak gunakan untuk ibadat kepada Allah, amal soleh pada Allah. Dan ada juga kadang-kadang kita tengok ada pembaziran daripada sudut ilmu. Orang ini mencari ilmu tapi dalam keadaan dia tidak mengamalkan ilmu dia, juga amalan, pembaziran dalam amalan. Ada orang yang beramal tapi tak ikhlas. Jadi itu kalau tak ikhlas tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bermaksud apa yang dia buat kalau tidak kerana Allah dan buat pula kerana manusia, maka amalan itu dipanggil pembaziran. Jadi kita tahu dah pembaziran itu ialah berlebih-lebihan dan terbuang, maka akhirnya bukan sahaja makanan tetapi setiap amalan yang kita buat dia berlebihan dan akhirnya tidak digunakan dengan betul, maka itulah namanya pembaziran. Wallahu alam. Okey, maknanya banyak dari segi pembaziran ni banyak jenis lah. Ya. Dan Ustaz, di bulan puasa ni kan, di bulan Ramadan ni, jika amalan, bagaimana dengan amalan puasa kita bila kita membazir ni Ustaz? Baik, biasa kalau Ramadan kita biasa akan lihat orang yang nak buka puasa ni, dia satu sifat yang nak sangat. Pasal apa? Waktu tu dia lapar. Dia pergi bazar, sekarang pula dah boleh pergi bazar pula. Pergi tengok roti john, murtabak pun dia nak, ikan bakar pun dia nak, macam-macam lah dia nak. Bila dah beli macam-macam, sampai di rumah buka puasa, hidangkan pinggan banyak-banyak, makanan banyak-banyak, tiba-tiba makanan tak habis. Ini yang kita sebutkan sebagai pembaziran yang biasa berlaku dalam bulan Ramadan. Berlaku waktu bila? Waktu berbuka puasa. Sebab kita kadang-kadang kita berbuka puasa dengan nafsu. Nabi SAW, cuba lihat bagaimana Nabi SAW berbuka puasa. Kita tengok bagaimana keadaan Nabi, kita akan boleh amalkan sunnah. Nabi ni kata sahabat, bila mana Nabi SAW berbuka puasa, kata Nabi, kata sahabat, yuftiru ala rutabat. Dan kata Nabi, kata sahabat, bila mana Nabi SAW berbuka puasa, Nabi akan ambil beberapa biji rutab. Rutab ni ialah kurma yang basah. Kurma basah untuk orang buat tahnik anak, tu basah. Dan kata sahabat, kalau Nabi tak dapat nak makan rutab, maka Nabi akan cari tamar, buah tamar. Tamar ni yang kurma yang jenis kering. Jadi kita tahu bahawa Nabi ni ada kurma yang basah, ada kurma yang kering. Kalau Nabi tak dapat kurma yang basah, Nabi makan kurma yang kering. Dan kata sahabat, kalau Nabi tak dapat makan kurma yang kering, Nabi minum air je. Maksudnya, Nabi tidak membazir dengan apa yang Nabi nak buka puasa. Nabi makan, Nabi berbuka puasa hanya untuk buka puasa, mengalas perut ataupun makan sekadar-kadar sahaja. Tapi kita manusia ni dalam keadaan makan, zaman kita ni makan sampai nafsu, itu yang kadang-kadang habis sampai 3 pinggan, lepas tu baring lah. Duduk sandar kat dinding, maghrib pun tidak, tarawih lagi lah. Tak apalah, nantilah dulu aku semayang, kata dia, tunggu makanan turun dulu. Sampai pukul 10 tak turun-turun lagi makanan dia. Sebab dalam keadaan kita makan terlalu banyak. Jadi kalaulah kita makan ini terlalu banyak, ataupun kita hidangkan makanan ini terlalu banyak, ini bukan menepati syarat ataupun syariat yang Islam anjurkan untuk berpuasa. Kata Imam Al-Ghazali, orang yang berbuka puasa, dia mesti berbuka puasa mengikut waktu dia. Bukan himpunkan makanan pagi ataupun sarapan pagi, makanan tengah hari, lunch ataupun makan malam dia dihimpun dalam buka puasa. Ini tak betul. Sebab ada orang dia sampai 3 pinggan makan. Kenapa sampai 3 pinggan bang? Ini pagi punya, ini tengah hari punya, ini malam punya. Dia combine sekali. Ini salah, sebab bila mana kita makan begitu, kita tak akan dapat nikmat berpuasa tu. Supa saja kita puasa, supa saja kita makan macam biasa. Cuma alihkan makanan tu kepada malam saja. Sedangkan puasa tujuannya adalah untuk nak mengurangkan makanan dalam kehidupan seharian. Jadi bagaimana Ustaz? Orang tanya, bagaimana keadaannya kalau orang tu dia puasa bagus dah, tapi makanan pula membazir dia tiap kali berbuka puasa. Puasanya sah
Tidak melibatkan batal ataupun tak batal, tetapi dia tidak dapat kita panggil sebagai poin yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi, iaitu la'allakum tattaqun. Allah nak bagi kita orang yang nak jadi orang yang bertakwa. Bila Allah nak jadikan kita orang bertakwa, pastinya dia melibatkan akidah, melibatkan ibadah, melibatkan akhlak. Siang hari Allah dah betulkan akhlak kita. Tapi bila kita nak berbuka puasa, akhlak kita balik seperti mana asal, iaitu membazir pula makanan dalam kita punya kehidupan. Rugilah, sedangkan 10 jam, 9 jam Allah bagi untuk kita puasa, untuk betulkan akhlak, tiba-tiba kita pula jadi seperti orang yang membazir dengan makanan yang kita beli tapi kita tak makan. Itu sebabnya kita tak nak banyakkan makanan, sebab kita nak sedikitkan saja, cukup mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Betul. Maknanya kita tak naklah sia-sia puasa kita kan. Betul. Dan Ustaz, betul tak kalau saya katakan yang ciri-ciri sifat untuk kalau orang kata membazir ni, ciri dia seorang yang angkuh, seorang yang sombong. Macam mana Ustaz? Baik. Kalaulah kita tengok daripada surah Al-Isra, dalam surah Al-Isra ayat yang ke-27, kata Allah Subhanahu Wa Taala, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah Al-Isra ayat 27, membazir ini, kata Allah, ialah saudara syaitan. Bila kita sebut saudara syaitan, kita gambarkan bahawa syaitan ini ialah angkuh, iblis. Mana syaitan kita pasti akan kaitkan dengan iblis. Kenapa dikatakan sebagai orang yang membazir ini oleh orang yang angkuh? Pasal bila orang yang membazir ini dikaitkan dengan saudara syaitan, maknanya pair, sama. Kenapa? Sebab syaitan ataupun iblis ini adalah orang yang angkuh dengan Allah. Sebab Allah suruh sujud kepada Adam, wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Allah perintahkan untuk malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, semua malaikat sujud melainkan iblis. Kenapa? Aba wastakbar. Dia enggan dan dia membesarkan diri, takabur. Wa kana minal kafirin, dan dia menjadi golongan-golongan yang kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita ingat apa yang disebutkan tadi, bahawa iblis ataupun syaitan ini dia ingkar kerana dia angkuh. Jadi angkuh ini dikaitkan dengan syaitan ataupun iblis. Jadi kalaulah kita kata bahawa orang yang membazir ini saudara kepada syaitan, saudara kepada iblis, bermaksud dia ada sifat angkuh? Ada. Sebab dia dah dipairkan. Allah saudarakan dia dengan syaitan kerana dia adalah golongan orang-orang yang membazir. Sebab Allah kata dalam surah Al-Isra tadi, wa kana syaitan li rabbih kafura. Sebab syaitan ini dengan Tuhan dia diingkar. Jadi kalaulah sebut adanya angkuh dalam diri kita, sebab kita tahu angkuh ini, ataupun kita panggil bahasa mudah kita takbur lah. Angkuh ni nama lain dia takbur, ataupun ego, ataupun sombong. Kalau bahasa sekarang mungkin boleh pakai poyo lah. Dia sama je semua tu, angkuh semua tu. Tapi nak sebutkan bahawa kalau adalah angkuh ataupun takbur ini, dalam dirinya pasti ada sifat mazmumah yang lain. Pasti akan ada sifat dengki. Kalau dah ada takbur ni, dalam dirinya ada dengki. Kalau ada takbur ni, dalam dirinya ada marah. Kalau ada takbur, dalam dirinya ada riak. Semua ada, sebab dia punca dan kepala kepada sifat-sifat mazmumah yang lain. Jadi kenapa dikaitkan orang-orang yang membazir itu dengan angkuh? Kerana syaitan itu adalah sifatnya angkuh dan sombong kepada Allah. Dan sebab itulah Allah pairkan orang yang membazir itu dengan syaitan, kerana dia juga mempunyai sifat yang sama macam syaitan. Auzubillah min zalik. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Dengar tu. Maknanya saya tertarik dengan bila Ustaz cakap sifat syaitan tu kan. Kita nak tahu lebih lanjut mengenai membazir ni amalan syaitan, tapi bulan puasa ni katanya syaitan diikat. Kita nak tanya benda tu banyak lagi pada Ustaz, tapi kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini dengan banyak lagi yang akan dikupas. Rehat seketika. Di keliling kita di Malaysia ni, rakyat yang pelbagai majmuk, pelbagai kaum. Sudahkah kita sampaikan Islam itu kepada mereka? Ini persoalan yang perlu dijawab. Dan inilah jawapan yang kami berikan melalui Pusat Dakwah Serantau Yayasan Amal Malaysia. Di sinilah tempat kami melatih da'i dari seluruh pelosok rantau ASEAN. Alhamdulillah tuan-tuan, sehingga hari ini sangat berkesan. Tuan-tuan, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andainya kamu menanggung pembiayaan atau perbelanjaan seorang pejuang, sesungguhnya pahalanya sama seperti kamu sendiri pergi berjuang. Kita dah 85% siap. Kita masih perlu dalam 1.5 juta. Mari kita bersama-sama menyumbang untuk menyiapkan Pusat Dakwah Serantau
tempat melahirkan da'i, mewakilkan kita yang mungkin tak berkesempatan ke tengah masyarakat yang belum menerima hidayah Allah, supaya mereka juga dapat menjadi Muslim, bakal beriman, menempatkan diri di syurga seperti yang kita semua impikan. Alhamdulillah, terima kasih kepada penonton yang setia bersama Syoknya Ramadan di Yayasan Amal Malaysia, dan masih bersama saya iaitu Ustaz Izmir Faris. Ustaz, tadi kita orang kata asyik kusyuk bercakap mengenai saudara syaitan ni kan. Dan saya tertarik dengan persoalan, saya nak tanya Ustaz lah kan. Dalam Al-Quran ada yang menyebut mengenai ikhwan syayatin. Boleh tak Ustaz jelaskan apa itu ikhwan syayatin? Baik, terima kasih atas soalan. Bila kita sebut tentang ikhwan syayatin, Allah sebutkan tadi bila mana kita baca dalam surah Al-Isra ayat yang ke-27, kata Allah, innal mubazzirina kanu ikhwan syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang membazir ini Allah umpamakan ataupun Allah sedarakan dia dengan syaitan. Kalaulah kita ini kenal syaitan ini, kita tak akan nak mengaku bahawa syaitan itu saudara kita. Tak akan kita nak kenal, ni saya punya saudara ni, siapa dia syaitan. Kita tak akan kenal kan. Pasal apa? Kita tahu sifat syaitan ini ialah sifat yang jahat. Sebab itu bila mana Allah sebutkan lagi dalam ayat yang sama, wa kana syaitan li rabbih kafura, sebab syaitan ini dia ingkar atas Tuhan dia. Apa yang Allah perintahkan kepada dia, dia tolak. Dan sebenarnya saya nak bagi tahu pada kita semua dan penonton, syaitan ini dia adalah sifat jahat. Dia bukan semata-mata iblis, tetapi dia adalah syaitan yang bersifat jahat, sama ada daripada kalangan manusia ataupun daripada kalangan jin. Yang ini Allah sebutkan dalam surah Al-An'am ayat 112. Kata Allah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal ins wal jin. Allah sebutkan dalam surah Al-An'am ayat 112, dan demikian itulah kami jadikan setiap para nabi itu aduwan, musuh. Daripada kalangan mana? Daripada kalangan syaitan manusia dan syaitan jin, Allah sebut. Maksud syaitan ini, dia bukanlah sekadar syaitan yang kita faham iblis itu saja. Tak, syaitan ini adalah sifat yang jahat pada jin, dan syaitan ini adalah sifat yang jahat pada manusia. Kalau jin itu dia jahat, maka nama dia syaitan. Kalau jin yang baik, ada ke jin yang baik Ustaz? Ada, pasal Allah sebut wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah ciptakan manusia dan jin untuk beribadat kepada Allah. Bermaksud manusia dan jin juga beribadat. Jadi kalau jin itu ada yang baik, ada yang jahat. Manusia pun ada yang baik, ada yang jahat. Yang baik masuk syurga, yang jahat inilah namanya syaitan. Cuma tak berani nak sebut kat manusia engkau syaitan, pasal takut nanti bergaduh nanti. Tapi kita sebutkan tadi apa maksud ikhwan syayatin, sebab Allah umpamakan orang yang membazir ini dengan saudara syaitan. Sebab syaitan ini sifatnya jahat. Kita orang yang membazir ni, kita membazirkan makanan yang Allah bagi rezeki pada kita, itu sifat jahat. Jadi sifat syaitan tu ada pada kita, sifat jahat tu ada pada kita. Sebab tu Allah pairkan kita dengan syaitan. Siapa nak kita nak saudara dengan syaitan? Tak nak kita, kan? Sebab tu kita tak nak menjadi saudara syaitan. Jangan kita membazir dengan apa yang Allah bagi rezeki. Nak dapat rezeki bukan senang. Walaupun kita ni ada orang yang kaya, orang sekarang panggil sebut ada-ada kan. Ada-ada kayangan macam-macam, tapi bukan bermaksud kita boleh buang makanan, boleh membazir begitu saja. Sebab itu Allah pandang besok kalau Allah tarik balik nikmat, maka tidak akan ada rezeki buat kita lagi bila kita membazir. Jangan membazir dan jangan jadi saudara syaitan. Allah Akbar. Dengar tu, membazir ni amalan syaitan. Saya tertarik juga, kalau membazir ni amalan syaitan, difahamkan syaitan pada bulan Ramadan ni diikat Ustaz. Diikat. Siapa yang galas tanggungjawab? Dia syaitan ni. Membazir amalan syaitan. Okey. Macam mana tu? Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW menyebutkan idza dakhala syahr Ramadan, bila masuk saja bulan Ramadan, futihat abwabus sama ay al-jannah, terbukalah pintu-pintu langit ataupun pintu-pintu syurga. Wa ghuliqat abwabu jahannam, dan ditutup semua pintu-pintu neraka Jahannam. Dan kata Nabi, wa sulsilatis syayatin, dan dibelenggu ataupun diikat syaitan. Memang hadis itu adalah hadis yang sahih. Betul lah. Kalau orang kata, Ustaz, kenapalah saya ni duduk dalam bulan Ramadan ni makin jahat. Tak baik-baik pun. Dan saya dah masuk Ramadan tapi saya tak pernah jadi baik pun. Kenapa? Sedangkan syaitan pun dah kena ikat. Ada ke syaitan ganggu saya? Kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam syarah Sahih Bukhari ataupun dalam kitabnya Fathul Bari, syaitan yang diikat ini dikatakan syaitan yang ganas-ganas sahaja, yang big boss sahaja,
Yang kecil-kecil ni dia semua dalam dibebaskan. Tetapi walaupun kecil-kecil, kita kena faham Ramadan adalah satu bulan yang memang Allah tak bagi syaitan goda manusia. Sebab itu senang kita nak buat ibadat. Cuba tengok kan berapa ramai orang yang duduk dalam bulan Ramadan, dia berubah dia punya sifat, dia berubah watak dia. Maaf orang yang tak tutup aurat masuk Ramadan tutup aurat. Orang yang mencuri bulan Ramadan berhenti mencuri. Kita tanya tak mencuri ni, kan Ramadan ustaz, dia pula nasihat kita. Tapi nak sebutkan bahawa apa? Ramadan ini satu bulan yang memang syaitan tak boleh ganggu manusia. Tapi kenapa masih lagi ada perbuatan jahat? Kalau kita tengok, ada je orang pencuri, ada je. Itu adalah feedback ataupun kesan daripada 11 bulan yang lalu. Kita bila dah biasa buat, masuk bulan yang mulia pun, kita jenis yang memang orang panggil ketegak kan, degil, masuk dalam bulan Ramadan sekalipun tetap tak boleh ubah. Pasal itu bukan syaitan punya hasutan, itu adalah kita punya sifat sendiri. Kita sendiri yang bawa dan createkan diri kita ni daripada 11 bulan. Keluar saja bulan Ramadan yang lalu, masuk bulan Syawal, macam itulah masuk bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar, sampai jumpa Syaban balik. Masuk Ramadan, macam tu juga sifat dia. Pasal apa? Pasal itu adalah memang sifat dia. Dia memang tak boleh ubah dan dia memang tak nak cari perubahan dalam diri dia. Melainkan orang yang berubah dalam bulan Ramadan, dia terdetik dalam hati dia, dia nak masuk bulan Ramadan ni, aku kena berubah. Allah bagi dia hidayah, lepas dia keluar Ramadan, mungkin tahun lalu dia keluar Ramadan, masuk je Syawal, dia dah ubah sikit, diri dia jadi kebaikan. Jadi bukan sahaja nak salahkan syaitan, tak elok sekesias salahkan syaitan saja. Sebenarnya balik-balikkan diri kita. Kenapa kita jadi masih lagi teruk seperti mana orang yang masih lagi buat dosa dan maksiat? Adakah salah apa yang Nabi sebutkan? Sama macam orang yang balik pada Mekah. Nabi kata orang yang balik haji dan umrah, bila haji dia mabrur ataupun umrahnya diterima, maka dia balik seperti bayi yang baru dilahirkan, suci habis bersih. Tapi ada je orang yang balik ke Mekah sama perangainya dan kadang makin teruk. Adakah Nabi tipu? Tidak. Sebenarnya adalah berbalik-balik kepada sifat kita sendiri. Kita yang bawa jalan kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kata Allah. Allah yang ilhamkan kita dua jalan, sama ada jalan fujur, jalan dosa, ataupun jalan taqwa, jalan baik. Kalau kita pilih untuk jalan baik, maka kita akan pergi kepada kebaikan. Kalau pilih jalan dosa maksiat, kita akan pergi kepada dosa maksiat. Walaupun syaitan tu tak ada. Sebab dia berbalik kepada sifat dan diri kita sendiri. Wallahu a'lam. Membawakan diri kita tu kan, maknanya 11 bulan kita macam mana kita nak melatih diri dalam bulan Ramadan ni, itu yang kesan dia jawab pada bulan Ramadan itu. Dan bila kita tengok balik pembaziran ni, bila individu ni kita dah biasalah, maknanya beli banyak lepas tu membazir kan ustaz. Bagaimana pula ustaz untuk yang mereka yang di luar sana yang jenis yang nak bagi makan dekat sumbangan dekat orang ramai ni kan. Terutama kalau NGO sekalipun, ada yang kumpul lepas tu bagi makanan dekat masjid, surau kan. Macam mana amalan yang bermurah hati ni kadang-kadang menyebabkan pembaziran berlaku ni ustaz? Pertama saya puji dulu sahabat-sahabat kita yang memang suka beri makanan pada orang yang buka puasa. Pasal ini satu amalan yang sangat mulia. Sebab Nabi bagi kita tahu dalam hadis, Nabi sebutkan man fatara sa'iman, siapa yang memberikan makan ataupun buka puasa pada orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajri. Maka Nabi kata dia akan dapat pahala yang sama macam mana orang tu diberi buka puasa. Kalau maksudnya dia ini adalah orang yang suka bagi makan pada orang lain, dia bagi makan pada seorang yang berbuka puasa, pahala orang tu pun dia dapat juga untuk dia, tanpa mengurangkan sikit pun, kata Nabi. Mengurangkan sikit maksud dia tak ada apa-apa tolakkan pun pahala yang Allah nak bagi pada kita. Kita dah puasa, kita dapat pahala, kita dapat juga pahala orang tu juga. Sebab apa? Kita bagi dia makan untuk berbuka puasa. Ini satu hadis yang Nabi sebutkan untuk kita galakkan nak bagi pada orang yang berbuka puasa. Bayangkan kalau 100 orang yang dia bagi, 1000 orang yang dia bagi, tapi dia pun jangan buat modal. Kadang-kadang dia buat modal, dia tak puasa, dia bagi orang makan. Kan? Dia tak puasa, dia bagi orang makan. Tengok Ustaz, saya bagi 100 orang makan, saya dapat 100 pahala. Tapi dia tak puasa. Yang ni tak betul. Dia syaratnya kena puasa dulu. Jadi sebab itu kalau kita nak tahu bahawa apa yang Nabi sebutkan ini adalah satu bentuk galakan untuk kita bagi makan. Persoalannya, bila kita bagi makan yang terlalu banyak, akhirnya menjadikan satu pembaziran lagi. Sebab kadang ada orang yang saya nak sebut ni daripada dua sudut. Satu sudut pemberi, satu sudut penerima. Untuk sudut pemberi, dia kena kaji dan dia kena buat rancangan. Kalau kata dia nak bagi satu tempat yang memang dah ramai orang bagi, maka elakkan daripada bagi lagi.
Sebab takut bila terlalu banyak sangat bagi, maka akan jadi pembaziran berlaku. Carilah tempat-tempat yang mungkin orang tak fokus kepada orang yang selalu bagi. Contoh macam gelandang, saya sebutkan ni pasal banyak sangat orang yang bagi pada gelandangan-gelandangan, orang buka puasa ataupun frontliners sekarang ni, mungkin musim frontliners, orang bagi pada frontliners. Boleh, tak ada masalah pun, tapi cuba cari golongan yang tak berebut orang nak bagi. Sebab bila terlalu banyak, maka orang tu akan, kita pun dah banyak. Sebab biasa berlaku bulan Ramadan, anak yatim antara orang yang paling puas makan. Anak yatim 30 hari kadang makan di hotel. Anak yatim kadang duduk di rumah anak yatim, makan banyak orang bagi. Sampai anak yatim tu dia rasa macam dia tak yatim. Pasal apa? Terlalu banyak sangat makan. Jadi bila kita sebutkan bahawa banyaknya orang nak bagi makan pada anak yatim buka puasa, bagus. Tapi pastikan jangan ada orang yang banyak sangat bagi makan. Perancangan tu kena ada supaya tidak menjadi pembaziran berlaku. Satu sudut. Daripada sudut yang penerima pula, kalau orang dah bagi, maka juga jangan kita membazirkan apa yang orang bagi. Walaupun banyak Ustaz, walaupun banyak, mungkin kita boleh simpan untuk besok ataupun lusa. Ataupun kalau tak nak membazir juga, kita pula bagi pada orang yang memerlukan ataupun orang yang belum makan lagi dan seumpamanya. Jadi kalau kita kaitkan kepada dua-dua, pemberi dan penerima, maka tidak akan ada isu untuk pembaziran lagi. Satu dah ada perancangan. Satu, penerima ni dia terima apa yang dia ada, maka dalam keadaan dia boleh, apa yang orang bagi dia akan terima dan dia akan habiskan tanpa dikurangkan sedikit pun, tanpa dia tinggalkan sisa sedikit pun, kerana dia takut itu menjadi satu pembaziran. Takut Allah tak bagi lagi dah apa rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi pada kita semua. Jadi dua sudut ini kena ada supaya kita boleh dapat bekerjasama supaya tidak ada pembaziran. Wallahu a'lam. Okey, maknanya kedua-dua pihak perlu ada inilah, maknanya pemberi dan penerima Perancangan. kena perancangan yang strategik lah orang kata kan, agar tak berlaku pembaziran. Okey, dan ini soalan yang agak, kalau bagi saya dan penonton, agak menyedihkan lah, sebab bulan Ramadan ni kan, sepatutnya kita ni umat Islam dilatih dalam kebaikan kan Ustaz. Maknanya orang kata sepatutnya bersikap sederhana lah dalam bulan Ramadan kan. Dan bagaimana nasihat Ustaz lah kepada mereka-mereka yang suka sangat membazir ni Ustaz? Dalam Islam dia tidak suruh kita gulu melampau. Islam tidak berlebih-lebihan dan Islam tidak pula mengurang-urangkan. Islam ni dia tengah-tengah, dia bersederhana. Sebab itu apa saja amalan yang kita buat, ibadat yang kita buat, hatta makanan sekalipun, dia jangan melampau sangat. Bersederhana cukup. Dan kalau kita tengok daripada doa Nabi SAW sendiri pun, Nabi SAW bila mana dia berdoa, dia kata, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammad kafafan. Ya Allah, jadikanlah rezeki ahli keluarga aku ni ataupun ahli keluarga Muhammad ini kafafan, artinya sederhana, cukup-cukup je. Sebab apa? Sebab tak nak membazir. Kita punya membazir ni sampai dalam rumah freezer tak boleh tutup. Punya banyak makanan ada, ayam ada, ikan ada, itik ada, semua ada lah. Pasal apa? Terlalu banyak sangat makanan. Bukan tak boleh, tapi kalau dia dah terlalu banyak sangat, akhirnya akan menjadi bazir. Sebab tu kita minta pada Allah kafafan. Ya Allah, bagi aku rezeki dalam dunia ini yang dalam keadaan bersederhana saja. Aku cukup. Maknanya cukup untuk aku, cukup untuk keluarga. Tak ada rasa melarat, tak ada rasa tak ada makanan langsung, tak ada. Jadi kalau kita dapat rasa macam ini, maka tidak akan ada isu untuk nak berlebih-lebihan. Cukup sederhana. Dan ini menepati apa yang disarankan oleh Islam. Dan sebab itu kalau kita berlebih-lebihan, Allah Subhanahu Wa Taala dia ancam dalam Al-Quran. Kata Allah, wala tusrifu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wala tusrifu dalam surah Al-An'am ayat 141, wala tusrifu, jangan melampaui batas ataupun berlebih-lebihan. Kata Allah, innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas ataupun berlebih-lebihan. Jadi kita nak set dalam diri kita ni, dalam keadaan apa saja yang kita buat, pakaian kita biar sederhana, jangan melampau. Apa yang kita makan juga sederhana, jangan melampau. Apa yang kita nak beribadat, solat ke, Quran ke, jangan push diri kita untuk nak buat satu amalan tu terlalu tinggi, sebab takut nanti sekejap je buat. Kadang ada orang dia baca Quran, dia push satu hari je. Semayang duha sampai 8 rakaat satu hari je. Esok tak buat dah pasal penat. Jadi kalau sederhana dia buat, dia boleh maintain. Biar sikit tetapi istiqamah, yang ni Allah Subhanahu Wa Taala suka. Jadi wallahu alam, insya-Allah kita akan dapat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nakkan kita dapat, itu ialah takwa. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa pada Allah dalam bulan Ramadan nanti, insya-Allah. Insya-Allah. Maknanya dalam bulan Ramadan ni pastikan kita istiqamah je. Kita bukannya bersungguh-sungguh buat dalam satu masa tu dengan
apa? Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh kan. Dan Ustaz terima kasih sebab sudi berkongsi ilmu bersama penonton. Dah nak berbuka puasa. Time-time macam ni ada yang penonton nak pergi ke Param. Apa Param tu? Pasar Ramadan. Okey Ustaz, sebelum saya menutup tirai syoknya Ramadan hari ini, Ustaz, saya nak tanya Ustaz lah. Ustaz hari ini berbuka di rumah ataupun ada jemputan? Saya mungkin berada di awang-awangan. Mungkin berpuasa di dalam kereta Manggali sebab ada jemputan. Jadi saya terpaksa pergi untuk kejar masa ada tugas untuk tarawih dan tazkirah. Jadi mungkin berada di atas udara. Atas udara. Dalam kereta. Okay. Dalam kereta, makan dalam kereta, buka dalam kereta je. Maknanya ada jemputan di luar lah. Ya, betul. Okey, insya-Allah Ustaz selamat berbuka puasa. Dan kepada penonton di rumah, teruskan setia bersama Syoknya Ramadan dan juga Yayasan Amal Malaysia. Selamat berbuka puasa. Dan sekian dulu daripada saya Zaimah Ali. Assalamualaikum. Ma'assalamah wa ilal liqa.